أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita meneruskan kepada juzuk yang ke-10, juz yang ke-10 daripada surah Al-Anfal, ya, juz yang ke-10 pada Al-Quran ini, untuk kita menyambung kepada perbincangan surah Al-Anfal, surah yang ke-8, surah yang berkait dengan surah At-Taubah, ya, caranya lebih kurang sama, tetapi surah Al-Anfal yang ada 75 ayat, kali ini kita ada baki, ya, 35 ayat lagi pada juz yang ke-10, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita bertemu lagi hari ini, insya-Allah kita meneruskan juz ke-10 dah Ustaz, ya. Alhamdulillah. Maksudnya ini 1/3 dah kita lalu Ustaz, ya. Insya-Allah juz yang ke-10, lepas tu tinggal 20 lagi juzuk, lepas tu selesailah Ustaz, ya. Tak tahu macam mana pengakhiran, tapi kita baru 10 untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita terus mendalami kepada cahaya daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 182, ya, permulaan juz yang ke-10 ini menyambung kepada perbincangan Al-Anfal yang sebelum ini kita sudah pun maklum bahawa salah satu daripada tempat nama Anfal ini pada ayat pertama, tetapi jawapan kepada Anfal iaitu harta ghanimah ataupun Anfal yang diberikan, dia ada 5 istilah Ustaz, ya. Ada 5 istilah tentang Anfal ini, iaitu ataupun harta rampasan ini. Yang pertama ghanimah, yang kedua adalah al-fa'i, ya, fai'u, dan yang ketiga anfal, yang keempat as-salbu, dan yang kelima adalah as-saffu, ya. Al-ghanimah ini menurut syarak ialah harta rampasan yang diambil oleh kaum muslimin dari musuh, terdiri dari barang-barang kekayaan mereka. Ghanimah ni umumlah. Al-fai'u iaitu penyerahan, ya, negeri, segala-gala apa yang dipunyai oleh musuh apabila diserahkan. Kalau ghanimah itu dalam peperangan. Al-anfal, harta rampasan yang diberikan oleh imam kepada pejuang sebagai tambahan daripada harta yang telah dibahagi-bahagikan. Dapat ghanimah, anfal dapat lagi lebih, ya. As-salbu iaitu apa yang dirampas daripada badan musuh, ya, yang telah dibunuh. Maksudnya ketika musuh ada pedang ke, perisai ke apa ke, diambil daripada badan musuh, itu namanya as-salbu. Dan as-safu iaitu barang rampasan yang dipilih oleh ketua perang. Dia pilih dahulu apa yang dia nak sebelum dia bagi kepada orang ramai. Jadi ada 5 istilah, dan kita sudah bertemu pada ayat pertama Al-Anfal. Kali ini kita akan bertemu dengan ghanimah secara umum, apakah peraturannya. Jadi kita lihat sinopsis pada kali ini, iaitu pada ayat 41, tata cara pembahagian harta rampasan perang, iaitu ghanimah, ya. Berbeza dengan anfal tadi, ya. Anfal tu apabila kita dah beri Ustaz, ya, itu namanya anfal. Jadi spesifik istilah dia dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab ini. Yang keduanya ataupun ayat 42 hingga 44, jumlah orang beriman yang ramai dalam pandangan kaum musyrikin dan sedikitnya jumlah kaum musyrikin dalam pandangan orang beriman, ya. Jadi ini yang kita akan lihat apa hakikatnya. Walaupun orang beriman nampak ramai itu, tapi sebenarnya
orang musyrik masih lihat lagi mereka ini boleh dikotak-katikkan, ya. Nanti kita akan tengok ayatnya. Ayat 45 kita akan berbincang bagaimana ketika berjuang, berperang, perlu kuat, dan cara kuat itu salah satunya dengan perbanyakkan zikir kepada Allah ketika bertempur. Ini adalah kandungan daripada halaman 182 yang kita ingin mulakan dahulu dengan 3 ayat 41, 42, 43 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang saya muliakan, dan juga sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati sekalian. Kita masuk juzuk yang ke 10 ya, nak menghafal dah 1/3 daripada Al-Quran. Subhanallah. Dan ada perkataan ghanimah, ghanimtum ya. Mungkin satu perkataan yang selalu kita dengar, apa tu ghanimah. Satu benda yang orang kata apa, dia sudut maksud secara asalnya macam satu benda yang direbut-rebut lah sah. Tapi mungkin ada sesuatu insya-Allah untuk kita belajar pada hari ini, pada perkataan ghanimah ataupun ghanimah. Baik, kita akan baca ayat 41 dan juga ayat 42 hingga ayat 43 sah. Ya. Masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada surah Al-Anfal pada halaman 182 memulakan juz 10 kita. Apabila kita sudah pun berbincang ya pada ayat 40 semalam, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir, dan jika mereka berpaling maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah pelindungmu dan dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong ya. Jadi apabila kita bercakap tentang istilah maula, ada beza dengan wali ustaz ya. Wali ini adalah macam ayah wali kepada anak perempuannya, itu wali ya. Tapi maula ini ialah yang sentiasa melindungi pada setiap masa. Ya, maksudnya ayah kita ayah perempuan, anak perempuan itu bukannya maula, dia adalah wali ya. Jadi bezanya apa? Maula ini adalah yang melindungi pada setiap masa
ya. Wali dia pelindung, tetapi dia taklah, ayah bukannya muncul pada pukul 2 pagi contohnya, ataupun pada pukul 5 pagi ke, waktu anak itu stres ke apa ke, terutama kalau katakan dah berkahwin kan, contohnya adalah masalah ke apa ke, dia wali tapi dia bukan maula, ya. Maulanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ya. Jadi perkataan yang digunakan pada ayat 40 ini amat penting, kerana maulana kita adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bila memberi semangat kepada orang-orang yang berperang, yang berjuang, ada orang yang berpaling ataupun yang bermusuh. Sebenarnya kita mungkin adalah wali, kawan-kawan yang melindungi, yang bersama dengan kita, tetapi hakikat sebenar-benarnya maulana ataupun maula kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disambung pada ayat 41 ini, wa'lamu, ya. Kali ini Allah baru beri jawapan. Ya. Selepas dah tanya pada ayat pertama, yasalunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Anfal itu adalah untuk Allah dan Rasul. Anfal ini yang diberikan ustaz ya, ghanimah yang besarnya, anfal tu yang diberikan. Jadi maksudnya bukan semua perkara daripada ghanimah ini adalah untuk orang yang berjuang tersebut. Ini Allah nak beritahu ni, ya. Dan itu sebabnya sahabat bertanya anfal, dia tak tanya ghanimah. Ya, dia tanya anfal, pasal anfal tu adalah untuk dia, untuk yang dia dapat. Jadi mula-mula anfal itu perlu dikumpulkan dulu, kumpulkan satu di depan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah mengikut peraturan pada ayat 41 ini, maksudnya selepas dididik dengan 40 ayat barulah keluar jawapan. Ya, ceritanya apa? Ceritanya ialah apabila berjuang buat sesuatu perkara, mesti letak Allah dan Rasul tu dulu. Serahkan dulu. Allah, Rasul cakap apa? Ya, kalau Allah cakap okey ini 1/5 ikut daripada Allah dan Rasul. Kalau ikut kepada manusia, dia memang nak semua ustaz. Saya yang berjuang, sepatutnya saya lah yang dapat semua. Itu psikologi manusia kan. Cabaran ustaz. Cabaran, ya. Kalau bisnes ke apa ke, dia kalau boleh dia nak dapat semua. Pasal dia kata mengapa saya dapat 10%? Contohnya kan. Mengapa saya dapat 20%? Sepatutnya saya nak dapat semua. Tetapi rupa-rupanya ada bahagian orang sana, ada bahagian orang sana yang perlu difahami, ya. Boleh tanya, tetapi jangan sampai melangkau Allah dan Rasul, ya. Dan di dalam ayat ini Allah menyatakan jawapan kepada anfal tersebut, wa'lamu annama ghanimtum, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 lillah, ya. 1/5 itu adalah lillah, fa inna lillahi khumusahu, dan walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, ya. Jadi kalau kita beri perhatian kepada fa inna lillah ataupun fa anna lillah khumusahu, kita akan tanya sebenarnya Allah perlukan untuk apa? Kan. Sebenarnya dijelaskan pada walir rasul, iaitu waw itu bukannya waw dan Allah dan Rasul bagi 1/10 bukan begitu, ya. Maksudnya Allah di bahagian hak Allah itu 1/5 perlu diberikan pada siapa? Pada Rasul dan walizil qurba, dan juga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hak Allah. So, bagi Allah tu ada cara dia lah. Ada caralah, bukannya kita letak hak Allah lepas tu kita ambil balik ke, ataupun kita kata tak apalah kita hak Allah kita bagi pada orang miskin kononnya kan. Tak, dia utamanya pada walir rasul walizil qurba. Ada perkataan lam kat situ. Li rasul lidil qurba. Itu keutamaan. Lepas itu barulah wal yatama, tak ada li kat situ, dan wal maskin ataupun masakin wabni sabil. 3 kumpulan itu selepas Nabi kata bahawa okey saya tak perlukan lagi, baru pergi pada anak yatim, masakin wabni sabil. Tapi kalau ikut sejarah ustaz ya, Nabi tak ambil banyak pun daripada ghanimah ini, ya, sehingga kan Fatimah pun minta untuk dapat bibi kan, dapat pembantu rumah pun Rasul bagi pilihan sama ada nak bibi ataupun sebenarnya diajarkan zikir kan, nak menunjukkan bahawa Nabi tidak menggunakan ghanimah yang diberikan oleh Allah SWT, tapi untuk sendiri, untuk keluarganya dia ambil sikit sahaja. Ya, subhanallah, ini satu contoh yang besar bagaimana perjuangan Nabi itu amat tinggi ustaz ya. Dan Nabi serahkan pada siapa? Nabi serahkan pada yatama wal masakin wabni sabil. Habis kan, bagi pada anak yatim, pada orang miskin, kepada orang yang ibnu sabil, iaitu orang yang lemah, yang singgah di negeri muslim, yang perlukan bantuan,
ya. Jadi tiga kumpulan ini. In kuntum amantum billah, jika kamu semua beriman kepada Allah SWT. Mengapa ada disclaimer kat situ? Pasal sebenarnya orang-orang yang ada masalah hati ustaz ya, dia tak puas hati kalau katakan 1/5 untuk Allah pula, bagilah sikit pada, bukan bagi sikit, bagilah semua pada kami yang berjuang. Ya. Ini kerana apa? Kerana orang yang tidak beriman, ada masalah iman, dia kalau boleh nak kaut semua. Ini psikologi yang tuan-tuan boleh jumpa dalam bisnes ya, kalau jumpa dalam mana-mana transaksi. Kalau utamanya adalah bisnes berbanding Allah dan Rasul contohnya, dia akan minta semaksimum yang mungkin untuk dirinya. Wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, ya, iaitu maksudnya apa? Iaitu jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, iaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha berkuasa atas segalanya. Yaumul Furqan ini ada dua ustaz ya. Satu merujuk kepada hari turunnya wahyu ketika 17 Ramadan di Gua Hira. Tapi yang ini pada apa yang diturunkan pada hari Yaumul Furqan pada perang Badar. Ada dua peristiwa lah. Pasal sebenarnya perang Badar bukan sekadar satu perang. Dia sebenarnya bukan perang pun awalnya kan, dia bawa pelepah 313 orang itu datang nak pergi ambil balik harta mereka daripada Mekah yang diambil oleh orang-orang musyrik. Tapi akhirnya berperang. Nanti kita baca selepas ini. Tapi nak ceritanya apa? Orang yang beriman pada Allah dan juga apa yang telah kami turunkan ala abdina yaumal furqan, apa yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah hari Al-Furqan, hari membezakan hak dan yang batil. Badar adalah masa untuk menjelaskan siapa bersama Allah, siapa yang bukan bersama Allah. Yaumul Furqan membezakan yang hak dan yang batil. Pasal waktu ini special. Siapa menang itu tandanya memang dia bersama Allah, bantu dia. Siapa yang kalah maka itu tandanya dia dilaknat ataupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dua kumpulan itu yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kalau Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang menang itu tanda Allah bersama dengannya. Hanya pada perang Badar saja. Lepas itu Allah bagi peluang untuk kalah ustaz ya, bagi peluang untuk kalah. Pasal sebenarnya pada waktu itu bercampur-campur ya, tentera yang ada yang bergaduhnya apa sebagainya. So itu menyebabkan punca kekalahan yang kita belajar di dalam surah Al-Anfal ini sendiri. Jadi pada ayat yang ke-42 ya, 42, id antum bil udwati, ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu, dia berada di asfala minkum ya. Jadi walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad ya, iaitu sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertemuan, nescaya kamu berbeza pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Ceritanya Badar ini ialah mereka terjumpa ustaz ya, dan akhirnya berperang. Mereka tak bercadang untuk berperang pun ya. Jadi kalaulah katakan orang Islam nak berperang pada waktu itu, dah janji dah yang musyrik Mekah dan juga di Madinah ni nak berjumpa, kalau mereka berjanji tawa'atum lakhtalaftum ya fil mi'ad, mereka mesti kata tak payahlah kot kan, kita tak payahlah, yang muslim tak jadi ke, yang musyrik tak jadi ke, akhirnya tak berperang. Tapi apa yang Allah cakap, walakin, tetapi liyaqdiyallahu amrak kana maf'ula. Maf'ula ni maksudnya kalau dalam bahasa Arab lama ustaz ya, yang asal maksudnya dan deal. Lebih kurang gitulah. Ini memang dah Allah maf'ula, maf'ul. Memang dah pasti terjadi, telah liyaqdiyallahu amra, ketetapan ini Allah dah untuk menghancurkan siapa? Halaka am bayyinah. Ya, siapa yang tetap kafir daripada bayyinah, dan Allah nak menghidupkan siapa yang tetap hidup bersama bayyinah, iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi ini memang masa yang Allah tentukan, Allah yang susun. Segala perkara memang Allah susun lah. Tapi kadang-kadang kita susun tak jadi ustaz. Kadang-kadang kita janji A dengan seseorang tak jadi-jadi. Tapi bila nak jadi tersebut, itu namanya qada Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Yang penting ialah apa? Orang yang sentiasa berdoa, beriman, Allah akan susunkan untuk dihidupkan, berjaya. Kalau katakan perkara yang rosak, Allah akan hancurkan perancangan tersebut. Wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah ini amat mendengar, amat mengetahui. Saya nak bawakan perhatian kepada istilah sami'un alim, pasal dalam Quran ustaz ya ada as-sami'ul alim, ada alif lam.
Kat sini tidak ada alif lam. La sami Ya, la sami'un alim. Lam itu taukid, penegasan. Tapi sami'un alim ini dia nakirah ataupun indefinite bahasa Inggerisnya. Ya, tidak ada alif lam, ya. Apa maksudnya? Salah satu daripada pelajaran yang boleh kita ambil, kalau kita jumpa as-sami'ul alim, dia khusus, Ustaz. Khusus pada sesuatu perkara yang Allah memang amat mendengar pada perkara tersebut. Tapi bila sami'un alim, ya, sami'un alim, kita dah belajar dalam surah Al-A'raf pada halaman yang terakhir, iaitu apa? Maksudnya Allah ni amat mendengar segala-galanya, tidak bertepian, ya. Jadi Allah tahu sebenarnya orang musyrik Mekah sedang merancang, yang orang Islam ni pun sedang merancang. Yang orang Islam ni pun mungkin jadi tak jadi, yang sana pun jadi tak jadi. Allah tahu. Allah tahu. Dan dalam konteks kita sekarang, semua perkara yang kita rancang, ya, sebenarnya Allah tahu. Kalau ada orang nak buat baik, Allah tahu. Kalau orang yang buat tak baik pun Allah tahu. Bersungguh-sungguh berjuang, Allah tahu. Yang nak hancurkan Islam pun Allah tahu. Ingatkan ada orang kata mengapa Palestin masih lagi dijajah, Ustaz, ya? Allah tahu sebenarnya. Dan salah satu cluenya ialah apa? Kalau umat Islam kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wayahya min hayya am bayyinah. Allah akan hidupkan kepada orang yang menghidupkan bayyinah ini, bukan sekadar orang Palestin tetapi orang Islam seluruhnya baru dapat kemenangan tersebut. Itu formula kemenangan yang ada dalam surah Al-Anfal. Jadi membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita lihat. Jama'a, berkumpul, 129 kali disebut di dalam Al-Quran, dan pada ayat 41 Allah menceritakan yaumal taqal jam'an, dua pasukan bertemu pada 2 Hijrah, iaitu pada bulan Ramadan. Pada waktu itulah yang bersama Bayyinah, bersama Quran betul-betul diberikan diberikan kemenangan. Tetapi yang jauh daripada Bayyinah, yang ingin menghancurkan Bayyinah, menghancurkan Quran, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu formula penting untuk kita menang di akhir zaman ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Wahai Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan kau rahmatilah kami, ya Allah. Anta maulana, engkaulah sebenarnya merupakan penolong, pelindung kepada kami. Anta maulana, yang selalu kita baca perkataan anta maulana. Bagaimana Ustaz sebut tadi tentang wali, inilah maulana kita yang sebenar, yang menjadi pelindung kepada kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah, satu doa yang saya petik daripada surah akhir, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, kita teruskan masih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam My Quran Time. Moga-moga kita diampunkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah melindungi kita. Baik, seperti biasa, ulang kaji kita berkenaan dengan tajwid. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar hukum ikhfa, iaitu pada huruf ikhfa yang seterusnya, iaitu huruf fa. Huruf ikhfa yang seterusnya yang keberapa? Yang ke-13.
yang ke-13 ya. Kita ada 15 dan hari ini huruf ke-13 huruf fa. Okey. Perkataannya adalah nun bertemu dengan fa pada satu kalimah, iaitu contoh yunfiquna. Selepas kita menyebut ya yang berbaris dhammah baris di depan yu, kita terus bersedia pergi kepada makhraj mana? Makhraj fa. Nun tu mana? Nun dah disembunyikan pada makhraj fa tu. Nun kekalkan pada gunnah saja di khayshum, di hidung. Fa dekat mana makhrajnya tuan-tuan? Fa makhrajnya di bibir kita. Gigi kacip menekan perut bibir. Batnus syafah. Perut bibir, sebut perut bibir dalam lah. Fa. Bukan bibir yang sebelah luar tu kan. Fa. Bukan gigi tu bukan kacip, bukan tekan bibir luar. Tekan bibir yang belah dalam tu. Fa. Maknanya selepas daripada ya, kita terus berpindah, bersedia pergi ke makhraj fa. Cuma jangan terus tekan fa dengan kuat. Dengung dulu. Habis tempoh dengung dipanjangkan, baru kita menekan betul-betul makhraj fa. Contoh hakadha yunfiqun. Contoh kedua faman farad. Contoh ketiga pada tanwin nafaqan fi. Itulah contoh ikhfa hakiki, nun bertemu dengan huruf ikhfa yang ke-13, itu huruf fa. Selamat kita mencuba dan beramal insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi pada hari ini ikhfa untuk bertemu dengan huruf fa Ustaz ya. Fa, dan insya-Allah kita ada 2 hari lagi kemudian kita selesailah ya dengan ikhfa, dan kita akan maju lagi ke hadapan dengan huruf ataupun hukum tajwid yang seterusnya. Kita ingin teruskan bagaimana perjalanan kita dalam perang Badar ini. Ini diteruskan pada ayat 43, 44 dan 45, di mana sebelum kita pergi lebih jauh lagi pada ayat 43 ini, ayat 42 menerangkan pada lokasi bagaimana Nabi berperang ataupun berjuang. Kalau kita tengok pada Amazing Quran ini, ada kisah Nabi bersama Al-Habab bin Munzir, salah seorang sahabat pada perang Badar ini, yang disampaikan oleh Mustafa As-Sibai dalam As-Sirah Nabawiyah. Mereka berjalan Ustaz ya sampai ke sumber air, dan Al-Habab ini tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu kena duduk dekat sini ataupun ada tempat lain yang kita boleh pergi maju ataupun mundur? Kata Nabi, ini tidak, ini adalah sekadar pendapat dan strategi perang. Maka Al-Habab mencadangkan agar Nabi bergerak sedikit ya, jauh sikit. Kerana apa? Nak menghalang daripada sumber mata air Badar daripada kaum kafir. Ya, pasal apa? Pasal bila mereka dah ramai datang 1000 orang, bila tak ada air, maka mereka pun akan jadi lemah ya. Jadi penakkulan ataupun cara membuat keputusan, mengambil kira keperluan fizikal, keperluan mental, strategi amat dititik beratkan. Dan lebih daripada itu, menurut Mustafa As-Sibai, ialah Nabi mengambil pendapat kepada ahli masyarakat ataupun sahabat, kerana itu akan memberikan semangat buy-in daripada sahabat. Pasal ini adalah perang pertama Ustaz ya. Bukan mudah nak berperang. Ini bukannya sekadar nak perang game pakai video game ke apa ke. Ini kena bawa pedang, ataupun kena bukan bawa pedang, pasal itu mereka tak ada pedang lagi, tapi kena berjuang nyawa mereka. Jadi Nabi bercakap, bercampur, bertanya pendapat sebelum memulakan perang tersebut. Jadi apakah cara Allah membantu tentera Badar? Kita lihat pada ayat 43. Kita mulakan bacaan bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah kita teruskan ayat 43 hingga 45, lengkapkan muka surat yang pertama pada juzuk yang ke-10 ini. Begitu menarik penerangan demi penerangan tadi, berkaitan dengan perang. Bukan sekadar nampak perang itu nampak ganas saja, tapi ada ilmu di sebalik peperangan yang nampak sebenarnya nilai yang begitu hebat yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Masya-Allah, subhanallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sadaqallahul azim. Surahul Azim, ini adalah 3 ayat menyambung kepada bagaimana ya pada strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada ayat 42 itu bersama sahabat. Pada ayat 43 apa yang berlaku, ini bukan strategi daripada Nabi tetapi ini adalah God intervention ya, itu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bantuan Allah? Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu. Mimpi siapa? Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah sedikit. Nabi nampak bahawa tentera musyrik itu sedikit, qalilan ya. Ada yang berbincang Ustaz ni, qalilan itu jumlah, ada yang kata dari segi kekuatannya ramai orang, tetapi dari segi bersatu orang-orang musyrik itu dinampakkan dalam mimpi Nabi ini sebagai tidak berkualiti. Bergaduhnya tak bersatu, tidak berdisiplin, itu pun dikira sebagai qalilan ya. Ada 2 maksud di situ. Walau arakahum, jikalah kami menampakkannya ya kathira, banyak, sama ada banyak kuantiti ataupun banyak dari segi kualiti ya. Dalam tentera biasanya dikaitkan dengan kualiti ya, kalau boleh kuantiti dan kualiti, jumlah kena banyak dan kalau boleh disiplinnya amat kuat. La fashiltum, pasti kamu akan rasa lemah, akan rasa takut. Wala tanaza'tum fil amr, dan pasti kamu akan berselisih pada urusan itu. Maksudnya nanti orang Islam akan bergaduh ke, ataupun rasa tak payahlah kita kan, ataupun Nabi pun rasa tak apalah kita tengoklah keadaan macam mana, dia akan rasa tidak bersemangat pada perkara itu. Siapa yang bantu perkara ini? Allah Subhanahu Taala. Allah datangkan dalam bentuk mimpi, dan ini penting dalam kehidupan kita bahawa God intervention amat penting untuk memberi semangat kepada kita dalam berjuang. Satu, pada puncaknya perang, tetapi kalau konteks kita seharian Ustaz ya, bila Allah beri semangat kepada saya, beri semangat pada ustaz, kita semangat lebih sikitlah untuk Quran time kan. Tapi kalau Allah tak bantu semangat itu, di tengah-tengah dah juz ke-10 ini boleh tahan Ustaz ni kan, persediaannya apa sebagainya, kita boleh saja lemah semangat. La fashiltum, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 43, walakinnallaha sallam ya, iaitu apa? Tetapi Allah lah yang mensejahterakan, yang menyelamatkan umat Islam agar tidak terpecah
ya, bergabung cantik pada 313 orang tersebut pada Ramadan. Ini waktu bulan Ramadan tuan-tuan. Kita dah tak lama lagi akan menghadapi Ramadan Ustaz ya. Insya-Allah. Bulan Ramadan bukannya bulan banyak tidur dan makin lembab kan, tetapi ia adalah bulan perjuangan. Kalau kita melihat kepada surah Al-Anfal ini, innahu alimun bidzatis sudur, Allah amat mengetahui apa yang ada pada hati, kerana hati kita ada 4 lapis. Yang pertama itu sadar, sudur, yang kedua qalb, yang ketiga adalah fuad, dan yang keempat adalah luba. Jadi sudur, sadar ini tempat was-was akan ditiupkan oleh syaitan. Sehingga kan di situlah kita rasa takutnya, kita rasa macam tak yakin. Semua perkara itu ada pada setiap orang. Tetapi Allah tahu dan Allah mencampakkan salam, Allah mensejahterakan di kalangan orang Islam. Baik, itu bagaimana Allah bantu Nabi dan juga Allah bantu pada umat Islam. Wa idh yurikumuhum, dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkan olehnya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Ini dah masuk kepada medan perang Ustaz ya. Maksudnya tadi kalau ayat 43 ini sebelum perang. Sebelum perang kena ada side war istilahnya, untuk perang pemikiran ya, sama ada makin bersemangat ataupun makin lemah semangat. Itu biasa dibuat oleh tentera-tentera ya pada ATM yang bertugas. Ini antara perkara yang penting. Panglima perang dia akan beri ceramah, bagi semangat. Baik, bila sudah masuk, apa yang berlaku? Allah memperlihatkan mereka kepadamu ketika kamu berjumpa dengan mereka jumlah sedikit. Sekali lagi Allah bantu. Nampak walaupun 1000 orang nampak macam tak berapa ramai sangat. Ya, dan bagi orang yang bukan Islam, musyrik itu juga dia nampak sikit kepada orang Islam. Apa kesannya? Kesan kepada orang Islam dia makin berdisiplin. Kita boleh kalahkan ni, semangat ya. Dahlah Allah salam, Allah beri kesejahteraan. Sebelum bila dah masuk itu pun rasa memang betul. Bukan tipulah, mimpi ataupun ketenangan yang ada tu bukan tipu. Memang dia nampak begitu. Tetapi bagi orang yang bukan Islam, apa yang berlaku? Bila mereka nampak bahawa umat Islam ni sikit sangat, dia kata, kalau kita tak payah semua pergi pun kalahnya, kacang je, lebih kurang gitulah ya. Maka kesannya apa? Mereka jadi tidak berdisiplin, dan itulah Allah nyatakan liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur, ya, iaitu ini adalah ketetapan daripada Allah yang dandil. Memang Allah nak bagi menang dah ini. Wa ilallahi turja'ul umur, semua urusan ini kembali balik kepada Allah Subhanahu taala. Nak jumpakan berperang, ini juga liyaqdi Allah, ditentukan oleh Allah. Nak bagi orang ini nampak sikit agar tidak berdisiplin, anggap kacang, tak payahlah kita buat betul-betul. Itu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran penting daripada perkara ini tuan-tuan? Bahawa sebenarnya kemenangan kita dalam hidup ini, kemenangan tentera Islam pada waktu ini bukanlah kerana tentera Islam pun ya, yang kuat sangat, tetapi kerana Allah yang maha kuat. Innallaha wallahu ala kulli syai'in qadir, pada ayat 41 itu Allah boleh bagi orang ini takut, orang ini semangat, orang ini nak berjumpa. Semua perkara itu adalah ketentuan Allah. Dan kalau kita fikir-fikirkan tentang COVID-19, sebenarnya sudah tentu ia juga ketentuan Allah untuk menjadikan kita ini makin hidup hati kita dengan Quran, ataupun makin jauh lagi bagi setengah orang inilah masa untuk dia merintih, dia komen, dia makin jauh daripada solat, makin jauh daripada Quran kerana tension dengan keadaan yang berlaku. Kita tidak mahu jadi yang kedua, kita mahu jadi yang pertama. Jadi di hujung itu ayat 45 Allah mengingatkan kembali kepada orang beriman, mereka sudah okey, dah menang dah ni ya, tetapi ada peringatan penting pada ayat 45. Kita baca sekali lagi. Okey. Masa Ustaz, kita baca balik ayat 45, satu penegasan yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran untuk kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu كثيرا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Jadi di sini Allah mengingatkan pada orang beriman dua perkara. Bila berjumpa dengan musuh, fathbutu, mestilah teguhkan pendirian dalam hati, wadhkurullaha katsira, banyakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kamu berjaya. Ini bukankah dah berjaya kan? Sebenarnya ini adalah satu peringatan kepada moving forward. Ya, nak bergerak ke depan, pasal di depannya ada apa? Perang Uhud. Itulah yang kita akan lihat pada hari esok. Nanti kita akan tengok rupa-rupanya transisi kepada analisis Uhud pula. Sebenarnya Uhud kita agak tak berapa menang sangat, ya, kerana ada salah satu ini tak kena, iaitu ada sebahagiannya awal-awal lagi ingat nak balik 300 orang daripada munafik nak patah balik. Tapi ada juga yang ke atas bukit itu dia ingat kepada kat bawah ada anfal. Ghanimah, ya, bukan anfal lagi. Anfal ni dah diberikan oleh ketua. Ghanimah ini dia rasa macam dia nak ambil dahulu, ya. Dan itu menyebabkan tidak berjaya. Jadi formula pada ayat 45 ini amat penting di tengah-tengah surah Al-Anfal, ya, sebelum kita masuk kepada peristiwa Uhud pada hari esok. Jadi hari ini kita bincang pasal Badar yang membawa kepada situasi kefahaman muka surat 182. Kita saksikan. Itu dia. Kita melihat dialog, ya, semua harta rampasan ialah 1/5 untuk Allah. Jangan rasa kedekut ke, jangan kacau, ya. Dan lebih daripada itu, sebelah kanan itu campsite itu, macam mana nak susun strategi itu dibuat oleh orang musyrik, ya. Dan dalam masa yang sama Rasulullah dah kasih alamat musuh kalah, ada tak ramai. Okey, jadi ini di antara musuh dan juga orang Islam ada cara melihat yang berbeza sebagai salah satu daripada bantuan daripada Allah Subhanahu taala. Sama macam kita zaman ini, kadang-kadang orang tak nak beli produk kita pun Allah nak bagi beli itu boleh saja anytime, ya. Tapi kalau kita usaha macam-macam pun, kalau kita tidak minta Allah, mungkin ia tidak berkesan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, selalu berdoa agar Allah membimbing kita untuk membuat perancangan terbaik dalam hidup. Ini yang kita belajar, bahawa sebenarnya Allah yang qada ataupun menentukan. Yang kedua, selalu sedar manusia mudah bertelagah untuk sesuatu perjuangan kecuali dibantu Allah. Badar sebenarnya mungkin tidak berlaku kecuali apabila Allah menentukan, maka ia berlaku. Yang ketiga, kuatkan semangat dengan perbanyakkan zikir kepada Allah. Itu perjuangan, itu bekalan untuk perjuangan di medan perang, perjuangan dalam hidup seharian. Kita berdoa agar Allah menjadikan kita di kalangan ahli zikr yang selalu mengingat Allah, kuat sehingga berjaya, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Saya teringat sebuah hadis bila sebut tentang ghanimah tadi kan, tentang satu benda yang nak berebut. Lepas ni ada cerita lagi hebat tentang perang seterusnya. Ada satu hadis sebut tentang daripada Ibn Abbas, ightanim khamsan qabla khamsin. Dia guna perkataan ightanim daripada ghanimah tadi sebut, sesuatu yang direbut. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut ightanim khamsan, kamu rebutlah, dengan maksud kamu kena rebut apa dia, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Seperti mana masa muda kita sebelum datang waktu tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum datang waktu miskin kita, lapang sebelum datang sibuk, dan hidup sebelum datang mati kita. Moga-moga kita menjadikan 24 jam yang Allah Taala beri kepada kita ni satu cabaran, ujian kepada kita ni, untuk kita sentiasa berwaspada. Kita rebutlah apa yang peluang yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa sesuatu yang kami tidak mampu terdaya untuk kami memikulnya, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ya Allah, kau rahmatilah kami, ya Allah. Engkaulah yang pelindung kami ini, ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, bantulah kami, berikanlah kemenangan kami dalam perjuangan kami dan dalam menentang musuh-musuh kami, ya Allah.
Ya Allah, berikanlah waktu muda kami waktu muda yang barakah ya Allah, dan waktu tua yang sentiasa kami mengharapkan akan redha daripada-Mu ya Allah, dan waktu sihat dan sakit kami sentiasa ingat kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala dengan pelajaran yang kita dapat daripada halaman 182 ini, agar kita jelas bahawa pertolongan Allah itu penting dalam perjuangan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan. Kita bersama, kita membawakan berjuang tentang nilai Al-Quran, dan sudah pastinya kita membuat perkara ini kerana apa? Bukan kerana manusia, tetapi kerana kita perlukan intervention, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus berjuang, pastikan nilai Islam dan Quran ini diangkat mengikut disiplin Nabi dalam halaman 182. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.